Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun salatan wa salaman ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi adalah ayat 63 surah Maryam alaihassalam. Ayat itu merupakan sebahagian daripada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, yakni janji yang ditepati. Manusia belum tentu janji ditepati. Contoh, Masjid Bandar Laguna Merbuk tak siap membela. Janji nak siap 3-4 hari lepas puasa, tangguh lagi 3-4 bulan, 5 bulan lagi. Janji yang tidak ditepati. Nak buat macam mana manusia? InsyaAllah tahun depan boleh terawih di Masjid Bandar Laguna. Allah janji dia tak pernah mungkin. Ayat lain Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dia tak reti nak mungkir janji dia. Ayat lain, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan adalah zat yang tak pernah mungkir janji. Baik, ayat 63 surah Maryam yang saya baca awal tadi adalah janji Allah untuk mewariskan syurga. Nurithu min ibadina. Kami nak wariskan syurga ini daripada kalangan hamba-hamba kami. Jenis hamba macam mana? Allah jawab, man kana taqiyya. Jenis hamba-Ku yang taqiyya, yang bertakwa kepada Aku. Hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang layak memenuhi janji
janji Allah untuk dimasukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalimah takwa mudah diucap, payah untuk mencapainya. Sebab nak masuk syurga dengan segala nikmat dan keindahannya bukan suatu perkara yang mudah. Nak belajar dapat sifat takwa, ya Allah, ya Tuhan, berempas pulas di bulan Ramadan yang tinggal hanya 5 hari saja lagi. Tinggal 5 hari aja untuk kita melepaskan Ramadan. Sayang ke, sedih ke, bersungguh ke, main-main ke, Ramadan tetap akan pergi. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12. Suratul Taubah ayat 36, Allah menyebut sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12. 12 ni silih berganti. Tuan-tuan nak nangis ke apa? Ramadan mesti pergi. Syawal masuk, musim haji menanti. Inilah yang Allah buat sampai dikiamatkan alam ini. Tinggal 5 hari nak pulun takwa. 1 Syawal insya-Allah hari Ahad nak dapat ijazah nama dia takwa. Yang dengan takwa ni kita nak masuk syurga Allah, dia bukan mudah. Tuan-tuan ibu ayah, ingat tak peristiwa tahun 1961? Nak sebut susahnya takwa. Tahun 1961 disiarkan secara langsung oleh televisyen Tunisia. Secara langsung live, Presiden Tunisia Habib Bourguiba dan menteri-menteri dia live makan dalam televisyen, makan di bulan Ramadan belah siang, ajak rakyat jangan berpuasa. Jangan lupa 1961 Habib Bourguiba sepupu kepada Habib Berbogel, wajah punya orang tua. Habib Bourguiba dan menteri dia makan siang hari, ajak rakyat Tunisia jangan puasa sebab puasa ini mengurangkan produktiviti negara. Jangan lupa tu, nak dapat takwa tu ingat senang. Muncul mangkuk ayun macam tu. Itu tahun 61. Jauh sangat. 2 minggu lepas, baca internet, baca surat khabar, saya kena cakap level tinggi lah orang bandar. Kau kok diam? Kalau saya ceramah di Lana Bulu, saya cakap bahasa kampung je lah. Tuan-tuan baca, tengok internet 2 minggu lepas, negara nama Azerbaijan. Negara Azerbaijan ni 95%, 95% population penduduk dia adalah Muslim. What happened in Azerbaijan last 2 weeks? Kepimpinan negara Azerbaijan telah mengeluarkan arahan mencadangkan untuk dipersetujui oleh rakyat Azerbaijan bahawa kita nak tukar solat Jumaat pada hari Sabtu. Tuan boleh bayar bulan puasa nak tukar solat Jumaat buat hari Sabtu, punya mangkuk. Kalau dah sembahyang hari Sabtu, solat Sabtu. Iza nudiya lis
Tuan-tuan pergi ke Madinah, sebelum sampai Masjid Quba, pas kita mesti haji ke umrah, bila dia lalu, sebelum sampai Masjid Quba, 100 meter sebelum sampai Masjid Quba, di sebelah kiri tuan-tuan akan nampak sebuah masjid kecil aja. Nama tempat tu Wadi Rauna. Masjid tu dinamakan Masjid Jumaat. Situlah Rasulullah mendirikan solat Jumaat yang pertama ketika Nabi keluar dari Quba nak masuk Madinah. Solat Jumaat, Masjid Jumaat. Manusia akhir zaman nak tukar hari Sabtu. Sebab kata kepimpinan Azerbaijan, bila semayang Jumaat hari itu, sejam tu kita sudah rugi 1 jam produktiviti negara. Dia kira produktiviti ya. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan ingat senang nak dapat takwa. Takwa boleh beli kat bazar apa-apa. Nak dapat takwa, Allahu Akbar. Nak bergaduh dengan paksu ni, patan tak ada lah, kena ikat dalam laut setan. Ingat nafsu paksu ni. Hak nak gaduh dengan paksu ni pun satu hai punya cerita. Dia juling biji mata di bazar Ramadan pun tak ada ayat. Punya angkut segala jenis makan. Nak makan, tak apa makan, tapi jaga nafsu punya kacau kita. Susah nak dapat takwa. Digalakkan kita di bulan Ramadan tengok Quran, baca Quran. Berapa ramai yang boleh atas nama takwa, atas nama nak capai takwa, dia boleh menghayati, menghadamkan Quran. Berapa ramai? Berapa ramai yang sekadar baca? Berapa ramai yang berlumba-lumba nak khatam Quran? Faham nombor 3, khatam dulu. Sebab ending dia kain pelekat cap gajah mampui. Seorang selai dapat. Tu ending dia dengan buah kurma sekota. Dan kain pelekat cap mangga, cap gajah, segala jenis. Berebut nak khatam sampai kita terlupa apa dia Quran. Ni jaga. Khatam juga Quran. Faham ke tidak apa dia Quran? Suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ala satakuna fitnah, nanti akhir zaman wahai Ali akan datang fitnah terhadap agama. Tuan-tuan saya yakin, tuan-tuan pun yakin, akhir zaman itu zaman kita. Bila Nabi kata fitnah timbul di akhir zaman, kita yakin zaman kita lah fitnah itu. Fitnah terhadap agama. Dulu mana pernah kita nak dengar orang klaim dialah Rasul. Sekarang mudah-mudah aja dialah Rasul Melayu Abdul Qahar yang telah dipenjarakan selama 10 tahun dan kena 16 sebatan. Rasul kena sebat. Pengikut dia kata, pengikut dia di Kemensa Hulu Kelang atas sikit daripada rumah saya gombak, Hulu Kelang atas sikit dalam 10 minit naik komuter. Pengikut dia kata, kamu mengaku ada Rasul, tapi kamu tak nampak Rasul kamu. Kami melihat Rasul kami depan mata kami. Tu
dakwahan pengikut dia. Kita ni bodoh, mengaku Rasul tengok kubur ya, mereka tengok depan mata lagi wali. Mana ada pernah dengar semua? Mana ada tuan-tuan pernah mimpi nak dengar seorang lelaki akan bermesyuarat dengan malaikat dan iblis di langit ketiga? Ayah bin. Mana tuan-tuan kita nak dengar orang pergi meeting dengan malaikat langit tiga? Sikit punya dahsyat. Meeting dengan malaikat dan iblis. Bila habis meeting, kata ayah bin, saya turun ke bumi, iblis balik ke sarang dia. Ampun, sedap cakap dalam harian Metro. Selamat. Tak ada rasa guilty, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa ucapannya dicantik oleh malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ayat 19 surah Qaf, Allah berfirman, dan tiadalah setiap patah perkataanmu melainkan ada raqib dan atid yang mencatatnya, kata Allah. Subhanallah. Kita menerima fitnah ini keliling tempat. Tak termasuk lagi yang puasa, tak puasa pun ada. Kalau di Alor Mengkudu, ada satu kampung di Alor Mengkudu. Penduduk kampung tu, di sebuah kampung di Alor Mengkudu, penduduk kampung tu puasa dia sehari awal, sehari tengah, sehari hujung. 3 hari ya. 3 hari ya. Solat Jumaat dia hantar wakil. Solat Jumaat minggu ni hampir kami tak pergi. Wakil tu dah cukup dah, lepas dah orang kampung tu. Jenuh Jabatan Kami Islam Negeri Kedah pergi kaunseling. Teruk tanya Ustaz Ahmad Yahya, dia tahulah kampung tu belah mana. Punya haru. Di akhir zaman Nabi sebut fitnah akan berlaku. Lalu Sayyidina Ali tanya, mal makhraja minha ya Rasulullah, apa jalan saya nak lari daripada fitnah? Nabi jawab, kitabullah, kitab Allah. Berapa ramai yang baca Quran, melihat bahawa Quran mampu untuk mengelakkan kita dari fitnah yang melanda agama. Berapa ramai yang faham fungsi Quran? Antaranya Nabi sebut ni nak capai darjat takwa, kena faham Quran. Apa dia Quran? Nabi kata pertama, kitabullah. Nabi kata pertama, fihi naba'u ma qablakum. Nabi kata, kenapa kena ikut Quran? Sebab kata Nabi, dalam Quran naba'u ma qablakum, ada cerita orang sebelum kamu. Tengok Nabi aja. Dan kita baca Quran, Nabi kata apa? Antara Nabi sebut fungsi Quran, Nabi kata antaranya dalam Quran ada cerita orang sebelum kamu. Baik, apa tujuan cerita sebelum kita? Kita kecil-kecil dulu, umur 5 tahun, 6 tahun, duduk dengan nenek kita, opah kita, dengan sambil kita duduk dengan nenek, dengan goreng pisang, dengan kopi apa semua, nenek ni pun buka lah cerita anak lumba lari dengan kura-kura. Dia kata cerita ni cu zaman dulu, tahya ke tidak? Bertali-tali cerita tu. Kita pun hangguk dengar. Zaman dulu kata dia, anak lumba lari dengan kura-kura. Anak tu gelap, dia angkuh, dia sombong, dia habah kat kura-kura tu, suruh jalan dulu.
Suruh jalan maklumlah, kura-kura 1 kilometer sejam, lambat jalan. Arnab kata tak apa, ambil dulu. Agak-agak setengah jam, Arnab ni pun pecut, dia potong kura-kura ni. Nenek cerita sambil risau okok Rough Rider. Nenek pun waktu tu Rough Rider 2 kupang kan, 20 batang okok tembak. Lah mana ada Rough Rider. Risau okok cerita kat kita, qalu dah nenek kita pun cerita kura-kura ni berjalan lah pelan. Arnab ni ligan lari, potong kura-kura sampailah sebuah pokok. Arnab ni pun rehat. Sambil rehat, dia akhirnya tertidur. Bila tertidur, kura-kura ni potong. Arnab ni menang kura-kura. Tahya ke tidak? Tapi nenek tu cerita, ada tak moral of the story? Ada. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan pandang orang sebelah mata, jangan pelekeh orang tak ada pasal. Mentang-mentang kau kuat, mentang-mentang kau kaya duit banyak, engkau nak pelekeh orang miskin. Contoh, tak boleh. Anak tu akhirnya malu kalah. Ada moral of the story. Cerita zaman dulu. Entah berlaku benda tu kita pun tak tahu. Tapi sampailah orang duk cerita, hatta kartun pun duk main filem tu. Kalaulah sekarang ada budak umur 7 tahun, darjah 1, dia lahir, waktu tu dia masih a new baby born, dia masih lagi baru beranak, dia duduk di Sungai Neraka ataupun di Haji Kudung di kota Kuala Muda. Kita pegang tangan dia, umur dia dah 7 tahun, kita bawa dia pergi tepi laut kota Kuala Muda. Kita katakan pada dia, adik, tahun 2005 di sinilah berlaku tsunami yang besar. Adik tahu tak, waktu tu adik baru lahir. Sekarang dah 2012, adik dah 7 tahun, dah boleh sekolah, boleh menulis, boleh berfikir, insya-Allah. Walaupun mungkin belum balik, tapi adik boleh berfikir. Sinilah di ombak tinggi pokok kelapa hentam kampung kita. Kita cerita kat dia. Waktu tu dia tak tahu apa tujuan kita cerita dekat dia, supaya dia ambil iktibar betapa maha agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah menghukum manusia-manusia yang lalai. Tangkap ikan ke laut, main judi. Allah, sedih kita, cerita macam-macam sampai kat kita. Tak kira lagi dapat duit ikan, pergi qada hajat di danau qada hajat, pergi danau qada hajat. Umur dah 70, qada hajat apa lagi? Malih pergi danau kena lobster Tanjung Bendahara RM25. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, antara manusia yang Allah tak mau bercakap dengan dia pada hari kiamat, Allah tak peduli dengan dia pada hari kiamat, ialah orang tua yang berzina. Hadis sahih Bukhari Muslim, orang tua yang berzina, umur 60, umur 70, dok qada hajat lagi di danau. Nabi beritahu, Allah tak sudi nak cakap dengan dia pada hari kiamat. Mampu nak cakap dengan siapa besok hari kiamat? Allah tak peduli. Kiamat nak harap siapa kata Allah? Allahu Akbar, tuan-tuan. Cerita orang zaman dulu, Nabi kata Quran ni cerita orang sebelum kita. Cerita apa? Cerita Nabi Nuh, cerita Hud, cerita Saleh dan Samud, cerita Lut dan kaumnya, cerita Syuaib dan kaumnya. Semua cerita ni berlambak dalam Quran. Bila tarikh mereka hidup, Allah tak beritahu. Tahun bila, tarikh bila, itu tidak penting. Yang penting ialah cerita ini membawa pengajaran pada kita.
Kenapa? Sebab tuan-tuan kaji tengok, semua manusia, semua bangsa yang Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, semua bangsa ini adalah bangsa yang bertamadun. Kita ambil iktibar yang itu. Bukan doa atas pokok, semua bertamadun. Tuan ambil contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia punya tamadun, tuan-tuan. Kebakaran dalam naval engineering, kejuruteraan laut. Tuan-tuan buka internet, tuan-tuan buka cari diagram kapal Nabi Nuh. Cuba buka. Tuan-tuan tengok diagram kapal tu. Dia divide, siapa belajar technical drawing, kita ada cross section A, B, B. Siapa belajar tu tahulah apa saya sebut. Kita ada plan, elevation, side dan sebagainya. Bila kata technical drawing, kita potong. Kadang-kadang kita potong lagi pattern gambar itu jadi cross section, kita panggil. Macam surau ni kita potong lagi, panggil A, potong lagi B, B. Kita tengok dalam internet plan kapal Nabi Nuh, dipotong cross section dia, kita dapati apa? Ada satu kompartmen yang dipanggil dengan ballast tank. Tuan-tuan, semua kita tahu kapal kalau berlayar, saya nak sebut dia tamadun tak tamadun Nabi Nuh. Tuan-tuan jangan ingat Nabi Nuh tu atas pokok. Ni cerita naval engineering, saya nak sebut sikit. Kapal bila berlayar, dia alami dua benda. Pertama, kita panggil pitch. Kedua, kita panggil roll, left and right. Pitch, depan, belakang. Roll, left and right. Baik. Kapal ni, tuan-tuan, dia berlayarlah selaju mana pun, ombak setinggi mana pun, sekiranya tidak ada external forces, daya luaran yang mengubah sifat dia di atas principle of inertia. Kalau belajar sains, tak maaflah sikit Pak Engineering sebab saya belajar bidang tu. Bila sebut principle of inertia, apa dia principle of inertia? Mudah. Setiap sesuatu objek berada dalam keadaan steady state, pegun, kecuali ada outside forces yang mengubah. Gelas ini berada, air dia pegun, steady state. Kalau saya usik, dia akan berubah. Dia berada pada steady state, kita panggil principle of inertia. Selagi tak ada external error, external forces yang ganggu dia, dia akan steady. Dia roll lah, dia pitch lah kiri kanan, dia roll lah kiri kanan. Selagi dia tidak bocor, bila bocor, dia mengubah daya graviti dia, maka dia boleh tenggelam. Di prinsip dalam fizik. Baik. Bila kapal roll kiri dan kanan, apa fungsi ballast tank, tuan-tuan? Ballast tank ni besar macam surau, tuan-tuan. Semua kapal besar ada ballast tank. Tujuan dia isi air. Dalam ballast tank ada air, full of water, air. Bila kapal sengit belah kanan, air ini akan pergi ke sebelah kiri, menarik kapal menuju center of gravity, zero. Siapa punya kerja? Ballast tank tadi. Bila kapal sengit ke sebelah kiri, air yang ada dalam ballast tank akan pergi ke sebelah kanan, menarik kapal ke center of gravity. Kita tengok kebakaran Nabi Nuh buah kapal, komplit dengan ballast tank, dengan bridge anjongan komplit, dengan deck satu, semua dia buat dalam sistem naval engineering. Cukup canggih ilmu yang Allah beri kepada Nabi Nuh. Kapal dia boleh berlayar, ada ballast tank, sengitlah macam mana pun,
air itu akan tarik dia pergi balik tengah. Kecuali kalau bocor, ayat tu boleh tenggelam. Sebab dia akan mengubah daya graviti dia. Bila bocor, berubahlah jisim kapal itu. Itu kena kira lain lah, dia akan tenggelam. Semua kapal besar ada ballast tank, kecuali feri Langkawi. Yang itu tak ada. Feri Langkawi kalau sengit, azan lah secukup rasa. Feri Langkawi kalau sengit, azan tepi tu lah, standby nak syahid tu lah. Yang ada dalam feri ni balai hokok yang tu ada. Ini Nabi Nuh buat. Canggih lah, canggih. Bukan laut biasa, ombak, banjir, murka Allah. Entah apa? Tamadun dah. Allah, tamadun. Tahu buka internet, tengok ada tulis balas tank. Oh, subhanallah. Dia melangkaui principle of inertia yang diajar oleh Newton, yang sebenarnya Newton curi daripada saintis Islam. Mak Salim Mangkuk tu penipu, dia curi, dia ajar dia. Tuan nak sebut canggih kaum Ad yang Nabi Hud sampai dekat dia. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bazun. Kamu mendirikan monumen-monumen yang besar, yang cantik di atas puncak bukit. Antara tamadun kaum Ad, Nabi Hud, ialah kaum Ad pandai bina tugu-tugu yang besar atas bukit. Tuan, atas bukit bina tugu besar. Bukit bukan kecil. Tuan-tuan pergi ke Bandar Karak. Bukan Karak Pahang loh, Karak di Jordan. Tuan pergi di kawasan atas daripada Amman, nama dia Ajlun. Tuan tengok atas bukit. Saya sampai dah tempat tu Ajlun tu, atas daripada Amman dalam 80 km. Nama dia Ajlun. Kalau pergi Jordan, pergi melawat Ajlun. Atas bukit yang tinggi ada kota Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dia menyelamatkan umat Islam yang berjalan kaki nak pergi haji, Yahudi, Kristian bunuh umat Islam. So Salahuddin Al-Ayyubi bina kastel atas tu. Kita nak naik dengan van tu tukar gear. Saya punya doa 3 juzuk setengah, takut melurut dah van. Allahu Akbar. Naik sampai puncak, nampak Jordan, nampak Bandar Aman clear. Atas puncak kita termenung macam mana tentera Salahuddin bawa batu, bawa peralatan, bina satu bentuk qal'ah, kata Arab, kubu pertahanan yang besar. Subhanallah, tak terfikir Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu ta'ala. Macam mana kita nak fikir kecanggihan kaum Ad buat tugu monumen? Macam mana kita nak fikir ketamadunan Samud? Nabi Saleh Samud. Apa tamadun Samud? Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu mengukir gunung-gunung batu untuk dijadikan rumah-rumah kediaman. Tuan pergi ke selatan Mu'tah, nak sampai Aqabah dekat Mesir, daripada Jordan, Amman, Mu'tah, bawah selatan Mu'tah, tuan lawatlah Nebata Petra, 7 Wonders of the World. Tuan boleh tengok tempat Harrison Ford, Indiana Jones berlakon. Kawasan yang kita sebut Nebata Petra, kawasan gunung batu yang diukir, dijadikan rumah kediaman. Batu tu dia toreh. Allah sebut dalam Quran, hebat tak hebat tamadun Puak Samud. Apa alat yang dia guna, apa kerin yang mereka guna, besar mana tubuh badan mereka sampai boleh ukir gunung batu yang cantik, tidak terfikir. Tamadun dah, tamadun. Tapi Allah musnahkan mereka. Kenapa?
Kerana manusia bila dia dah senang, dia mula lupa Allah. Ini manusia. Dia dah kaya, dia dah lupa Allah. Kita baca Quran, kita tengok kita juga, negara kita Malaysia, walaupun kita disebut negara ketiga, negara yang sedang membangun, kita masih belum masuk negara membangun. Kita masih negara sedang membangun. Namun teknologi kita boleh tahan juga. Tuan-tuan boleh revise tak teknologi kita in terms of handphone? Cuba revise kita. 95 mula-mula kita pakai handphone. Saya pakai handphone tu 95, Mobico 018. Still remember. Besar tu, macam kontraktor bawah belakang. Katok anjing mampu besar tu. Allah, habis riak, tak ada orang pakai, kita pakai tu. Bila 95, 96, 97, dia main canggih, dia main widget, dia main iPhone 4S, dia main Samsung S2, S3, S4, coming soon, macam-macam Samsung S4. Lepas S4, Samsung exit. Dia main touch screen, dia main widget, dia main bola poket kecil. Tamadun dah kita, tamadun melalui proses itu. Dulu mana ada kita nak dengar wifi, wireless fidelity, short form untuk wireless fidelity, wifi. Mana ada pernah dengar wifi? Sekarang wifi hampir dilupakan. Nak masuk sekarang Unify. Selepas ini bersepai. Bapak tengok, selepas Unify bersepai. Tuan-tuan pergi Tesco, tuan-tuan pergi Giant, ada kaunter daftar Unify. Unify ni YouTube boleh tengok kat TV. Kalau YouTube dalam laptop lah, YouTube dalam handphone nya. Dengan Unify, kita boleh tengok YouTube kat TV. Lagi dahsyat. Lagi tak pergi surau lah, duduk rumah. Dia kata bersepai lah. Ini ketemadunan. Apa kita perlu tolak kah? Tak boleh. Kita sudah sampai ke tahap sekarang. Dulu kita hanya dengar microtechnology, microtech. Sekarang kita sudah sampai pada stage nanotech. Diajar di peringkat universiti, first degree, nanotech. Dulu micro. Halusnya teknologi sampai disebut microtech. Apa dia micro? Micro ialah 10 ganda negatif 6. Itulah micro. Punya halus 0.0000006. Not even 1. Tak sampai half, tak sampai 1. 0.0000006. Itulah micro. Punya halus teknologi. Sekarang Malaysia sudah sampai stage nanotech. Nano apa? 10 ganda negatif 9. 0.0000009. Allahu Akbar. Tekan kat sini, apa jadi mahkamah Jalan Duta. Tekan dekat Bandar Perdana, keluar gambar baru keluar mahkamah. Simple. Apa nak cek dengan anak kita? Allah, muntah dah lah. Jangan kata laptop, handphone widget sekarang. Ada Viber, ada Android, ada WhatsApp. Ya Allah, anak kita macam duduk sebelah bilik pakai Weibo, anak duduk sebelah, anak duduk jodoh tu sembang ni berasap, panas handphone. Weibo free lah, handphone canggih lah, free. Weibo free, WhatsApp free, handphone hard bergegah atas meja tu tak ada WhatsApp. Tu main mesej gurr kan. Nokia 6236 berapa tau, yang tu naik ayah tumpah gegak. Yang tu tak ada fiber, tak ada Android. Punya canggih. Macam anak kita duduk sebelah rumah.
Allahu Akbar. Tak ada risau dah. Boleh telefon bila-bila free of charge dengan handphone yang canggih. Ini teknologi punya halus. Orang tak pakai dah wire-wire kabel. Sekarang semua fiber optik. Fiber optik pula underground, bawah laut. Macam nak simbang tamadun apa sekarang? Macam pergi Kuala Lumpur, dekat sebelum jalan U-Turn, dekat kedutaan yang banyak sebelum jalan Tun Razak, ada smart tunnel. Banjir aja tutup jalan. Tunnel tutup, banjir masuk situ. Air banjir akan disalurkan ke dalam smart tunnel. So Kuala Lumpur tak kena banjir kilat. Clear banjir, buka balik tunnel, boleh lalu. Kan canggih, air meresap bawah tanah, hantar ke Sungai Kelang. Amadul. Tuan pergi ICT, pokok bunga punya banyak, lampu punya canggih. Tuan minum fresh orange di ICT, 1 jug fresh orange RM40 punya canggih. Kena bayar. Pun nak rasa lah. Itu benda-benda pergi jalan sekali ICT tu. Tuan nak masuk apa, nak tengok saji, sejuk, masuklah tiket RM35, masuklah ICT, bolehlah main saji. Kecanggihan teknologi menyebabkan kadang-kadang kita kurang adab dengan Allah. Kalau orang zaman dulu, mereka serang Rasul mereka. Mereka kata Hud gila, mereka kata Nabi Muhammad gila, mereka kata Nabi Soleh pengacau mereka. Apa beza akhir zaman bila manusia bertamadun? Manusia tolak hukum Islam, manusia rasa mereka hebat, manusia pertikai hukum hudud, manusia lanyak hukum Allah, manusia benci halal dan haram. Walaupun dia boleh berpuasa letih macam unta di Arafah, tetapi dalam hati dia amat benci Al-Quran. Rasul sudah wafat, tetapi ajaran Rasul dikesampingkan. Ini berlaku. Sebab itu kita mahu bila baca Quran, bila Nabi kata ada cerita orang sebelum kamu, kita, saya, tuan-tuan muslimat, ambil pengajaran. Cerita ini adalah untuk pengajaran. Mereka juga bangsa yang bertamadun. Mereka menempuh tamadun sebelum kita. Mereka dimusnahkan Allah. Apakah orang Melayu? Allah terlepas pandang? Question mark. Orang Melayu Allah terlepas pandang. Kita tak kenal Ustaz, kita Melayu baru dan Melayu lama, Allah tak tahu. Melayu baru dan lama dia berdaya sama ya. Dia tak kira siapa. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu mengintai kamu, tahu apa yang kita buat. Na'udzubillah. Baik itulah, bila kita hidup di bumi Allah ni, ambil tamadun, tapi jangan biadab. Bila kita punya tamadun, kita nak makin maju. Seiring maju akidah kita, seiring maju iman kita. Demikian Allah mahu. Sebab bab dunia Allah tak pernah larang. Itu yang Nabi sebut. Nabi kata, Iza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih. Nabi kata bila urusan dunia, kamu pandai-pandailah. Nabi kata nak buat jalan raya, lebuh raya, hantu raya, pandai-pandailah. Kamu nak buat hospital, mana bilik bedah, ini Quran tak ajar, pandai-pandailah. Islam beri kita pilihan dalam bab dunia, tapi dalam bab agama tak boleh pandai-pandai. Dalam bab halal haram kena tengok Quran, dalam bab halal haram kena ikut Rasul. Jangan pandai-pandai. Masalah hari ini agama pun pandai-pandai, itu yang ikut kita. Allah mujuklah dah 2 orang dapat pinggan. Tidak ada senarai. Perak seorang, Angsa seorang. Bolehlah duduk nombor 63. Adalah nama senarai nombor 63. Tidak entah tu bawa corot apa. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita perlu menghayati semua ini untuk kita sedar bahawa Ramadan yang semakin dah nak tinggalkan kita ini, dengan makna bukan kena tinggal amal-amal dia, tak ada.
Istimrar kata Arab, berterusan. Macam mana kita buat Ramadan, berterusanlah selepas ini memohon, mengadu kepada Allah untuk Allah beri kemenangan kepada Islam, Allah selamatkan Islam, mengadu pada Allah biar Allah beri faham pada orang masih jauh dengan Islam, sama ada dia orang Islam atau orang kafir, moga Allah buka pintu hati mereka. Tu aja. Besok malam 27, 21 sudah, 23 sudah, 25 dah terlepas pagi tadi. Ikut Al-Imam Syafi'i adalah qadar itu cari olehmu, kata Imam Syafi'i, di malam 21 di pandangan. Berkata Imam Malik, carilah olehmu di malam 23, kata Imam Malik. Berkata Ibnu Abbas, carilah olehmu malam qadar itu malam 27, malam besok. Ini pandangan Ibnu Abbas. Dan ada jumhur ulama yang kuat berpegang dengan malam 27 yang dinamakan oleh orang Melayu dengan malam 7 likur. Kerana malam itu kita mesti makan kerupuk likur 7 batang. Mana mai? Ni mana? Mana mai 7 likur ni? Saya heran semua. Kau kena makan kerupuk likur losong Terengganu 7 batang. Kelam kabut. Buah pelita dah macam di Pabali. Kalau di kampung tu bubuh kat pokok-pokok. Pelita tu bubuh kat pokok kelapa. Pokok kelapa tu tengok perut dia berapi, dia pun. Melayu punya perangai pokok kelapa pun pening, tuan-tuan. Dia kata awak pula perut aku keluar api. Melayu punya cerita habis. Dah macam Deepavali kan, Deepavali perayaan lampu. Tak ada dia pasal. Siapa aja, mana budaya, mana hati, taklah. Malam tu kenapa lampu banyak? Tinggal malam 27, tinggal malam 29. 2 malam lah kita emphasize, kita kecilkan pada malam ganjil. Sebab Nabi kata carilah pada malam ganjil. Kau dah terlepas 3, tinggal 2 lagi, ada harapan. Besok malam dan lusa. Merayulah tuan-tuan, merintihlah. Allah Maha mendengar. Satu hari saya nak tutup dengan cerita Nabi Sulaiman. Dan tengok, Nabi Sulaiman alaihi salam Rasul yang hebat. Dia doa dengan Allah, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia kata, ya Allah, Engkau bagi aku satu kerajaan yang selepas aku mati orang lain tak dapat, aku seorang yang dapat. Allahu Akbar. Allah bagi dekat dia kerajaan tu, dia minta yang tu, dia seorang aja dapat. Allah bagi sungguh. Allah bagi ke dia Ghawas minal jin. Ghawas apa? Diverse, penyelam. Penyelam dia jin ifrit. Nabi Sulaiman nak mutiara dalam laut, dia panggil, "Woi jin mezat." Jin dengar sokok. Panggil Nabi Sulaiman, "Zat, kami hukuk." Jin sokok tu lari jin. Apa dia tuan? Selam laut ambil mutiara. Jin terjun, tak payah tongkes. Allah sebut Banain. Banain tukang buat building. Banain kata Arab, yang buat bangunan. Jin kan bangla, ligan pati. Pelang kabut, tak ada permit. Tinggal dengan paku-paku ni hema tinggal, hilang orang. Kesian kita. Tukang paku bangunan pun jin ifrit Allah bagi kat dia. Dia boleh dengar semut bercakap, yang tu mahal.
hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Waktu Sulaiman naik kuda dengan bala tentera, tiba-tiba Nabi Sulaiman dengar semut bercakap. Puteri semut beritahu semut-semut masuk dalam lubang, la yahtimannakum Sulaiman, nanti kamu akan dipijak oleh Sulaiman dan bala tentera dia. Ayat berapa tu? Ayat nombor 18 surah An-Namli, surah semut. Ya Allah, ya Tuhanku, semut tuan-tuan, semut bercakap. Kita rumah tereh serupa kami lah, rumah tereh juga dah guna pun. Jiran sebelah rumah cakap tak enak. Dia duk kutuk kita, tak tahu. Takutnya jiran belum pasal bagilah kuih sikit, beli sorak dia. Dia kutuk kita dengan bini dia. Apa yang nak dengar? Nabi Sulaiman semut cakap. Kata Imam Al-Qurtubi ketika dia tafsir ayat 18 surah An-Naml, ayat yang menyebut Nabi Sulaiman dengar semut bercakap, Imam Qurtubi kata jarak minima bukan maksima, jarak minima Nabi Sulaiman boleh dengar semut bercakap 6 batu. Allah 6 batu, 6 batu bukan 6 kilometer, 6 batu. Dia dengar. Satu hari dia dan bala tentera dia pergi ke suatu tempat untuk minta pada Allah turunkanlah hujan, ya Allah, kemarau di zaman Nabi Sulaiman. Ingat, tak kena walau Nabi Allah bagi hujan. Rasulullah pun pernah kena kemarau. Sayyidina Umar jadi khalifah 3 tahun kemarau. Jangan duk pelik. Wah hangat Wah berhenti sokong hilang hangat tu. Wah hangat. Nabi Sulaiman pun kena. Sayyidina Umar 3 tahun kemarau. Rasulullah semayang solat sunat istisqa minta hujan. Nabi Sulaiman bawa bala tentera dia. Bala tentera dia 3 angkatan. Angkatan dia minal jinni wal insi wal tayr. Angkatan pertama tentera dia minal jin, satu puak geng jin duduk sebelah. Wal ins, manusia, satu ketumbukan. Wal tayr, burung-burung. Ini 3 angkatan perang Nabi Allah Sulaiman. Kita 6 Melayu, 3 Bengali. Tu kita buat. Bawa tentera ni, semua rakyat dia pergi suatu tempat nak berdoa ke Allah. Ya Allah, mai turun hujan, kami dah tak tahan ya Allah. Bila sampai di tempat tu tuan-tuan, Nabi Sulaiman susun tentera dia. Tiba-tiba Nabi Sulaiman angkat tangan. Angkat tangan aja dia jatuh tangan. Dia jatuh tangan dia pusing belakang, dia beritahu tentera dia, jom kita balik. Tak payah doa, pulang. Tentera kata, kenapa Nabi Allah? Kenapa tidak mau berdoa? Nabi Sulaiman jawab, nampak tak batu depan kita tadi? Nampak. Ada seekor semut atas batu tu. Semut itu terlentang, kata Nabi Sulaiman. Semut itu berdoa, aku dengar semut itu doa. Semut itu kata, ya Allah, tubuhku panas ya Allah, aku kehausan ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atasku ya Allah, dan kepada kami semua ya Allah, untuk kami menerima rahmat-Mu dengan air-Mu. Kami nak minum ya Allah. Nabi Sulaiman kata, wahai tenteraku, ayo kita balik, kerana sebentar lagi hujan akan turun, kerana Allah mendengar permohonan seekor semut. Ya Allah, ya Tuhan,
Tuan-tuan, apa poin saya nak bawa di hujung ni? Semut pun Allah kabulkan permintaan. Takkan kita Allah tak dengar? Semut yang halus tu dia minta air, Allah turunkan hujan. Takkan kita yang banyak dosa, daripada ujung rambut sampai ujung kaki penuh dosa kita, bila merayu malam-malam bulan Ramadan ni minta ampun dengan Allah, Allah tak dengar? Syaitan yang bila Allah halau keluar daripada syurga, Iblis kata apa? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, bagilah aku tangguh sampai hari kiamat. Allah perkenankan permohonan Iblis sehingga panjang usia dia sampai kiamat. Iblis yang lawan dia perkenan. Kita ayuh merayu di malam hari, ayuh merintih kepada Allah. Semut Allah perkenan, apatah lagi kita. Allah cukup suka tengok hamba-Nya yang berdosa merayu minta ampun pada dia. Allah suka tengok, Allah syok. Jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan, 5 hari saja lagi. Kenapa? Sebab Rasulullah bersabda, ketika datang bulan Ramadan, antara khutbah Nabi kata, jam-jam dan saat-saat dan waktu-waktu di bulan Ramadan itu adalah amat-amat berharga. Nabi sebut, nak apa kata? Pukul 9 malam bulan Ramadan lain 9 malam bulan Syawal lain. Nak apa kata saat lagi kita bangun sahur pukul 4 pagi Ramadan lain 4 pagi Syawal lain. Rebut, tinggal 5 hari. Entah rasa sedih? Ya, saya pun rasa sedih. Semua kita rasa sedih. Sedihnya pasal apa? Sedih bukan pasal Ramadan tu kena pergi. Dia kena pergi, saya sebut dah tadi. Dia mesti pergi. Syawal datang, Zulqa'edah, Zulhijjah, 17 September, KT1 haji, penerbangan pertama. Saya pun lepas ni nak kena meeting dah di KL untuk jemaah haji saya. Orang kabut dah lepas raya, nak meeting dah di KL dengan tabung haji apa semua. Dia akan pergi, kita akan bersiap untuk ke Arafah. Tapi sedih tu kerana apa? Sedih kerana dia pergi, dia bawa semua kelebihan. Yang tu, bayangkan solat fardu kita, Nabi kata, Nabi sebut 24 rakaat isyak tadi sama dengan 70 kali fardu pahala. Bulan Ramadan, bulan lain biasa. Ramadan Allah ganda 70 kali fardu. Allahu Akbar. Itu yang sedih. Tak dengar dah bunyi merejun, tak ada dah. Walaupun tembak peranjat tu imam, ujung pun tak ada darah tinggi. Tu tak apa dia tembak tepi-tepi. Saya tazkirah di kampung Dian apa semua tuan-tuan, dia tembak betul-betul kat mihrab. Kita jadi imam, dia tu kan uang ajaknya budak-budak. Ni dia tembak celah pokok tu boleh gagah. Ni dia tembak tepat kat mihrab, dia tahu kita ni terima. Mangku sungguh. Witir dia hilang senyap, balikkan semua warak. Tak dengar lah selawat-selawat molek pun tak ada lah. Kita akan merindui dia. Baik, itulah antara doa akhir Sayyidina Umar bila habis Ramadan. Sayyidina Umar akan menangis sepuas-puas hati dia. Kemudian dia doa, ya Allah, panjang umurku ya Allah, aku jumpa lagi Ramadan tahun depan. Begitulah azam kita tuan-tuan. Walaupun kita menyedari 25 hari kita puasa, kita yakin kita tak dapat 100%. Yakin. Kita tahu iman kita lemah. Itu kita admit, kita mengaku tak dapat nak reach 100% for sure. Itu kita boleh letak markah berapa, tuan-tuan boleh letak percentage sendiri. Namun mengharap rahmat Allah, namun mengharap kasih dia, supaya umur diri ini dipanjangkan lagi ke depan, bertemu pula 1434 Hijrah dengan Ramadan yang akan datang.
Tuan-tuan, jangan lupa 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang mampu untuk buat awal, dipersilakan. 2 Syawal start puasa itu paling baik. Tapi kadang-kadang susah sebab kenduri berlambat. Open house, tingkap open, semua open. Dengan perut-perut open semua. Itu yang kadang kita terpaksa puasa ujung-ujung. Walaupun kata ulama, tak apa, dapat pahala cuma kurang. Pahala paling afdal straight 2 Syawal 6 hari. Itu paling afdal. Yang ni kita angkat tangan, saya angkat tangan awak tak mampu. Nang kenduri lah apa, kenduri kahwin pun waktu tu pula nak buat jiran-jiran kita pun. Yang ni sunat, yang tu kenduri kahwin jiran pula. Nak kena timbang dua-dua. Allahu Akbar. Semua ini memberi kita suatu keseronokan bahawa dengan ibadah ini moga-moga Allah memberi kita keampunan dan memasukkan kita ke dalam syurga sebagai janji dia untuk dia wariskan syurga kepada kita. Muslimin dan muslimat sekalian, akhirnya kita mengharapkan amal yang kita buat jangan berhenti di sini. Carry on. Itulah harapan. Harapan yang saya letakkan dalam diri juga tuan-tuan dan muslimat. Mudah-mudahan diberkati Allah. Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bil khair insyaallah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.